ta'wil amri hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, cantik sahabat. Dia dah bagi kesimpulan. Jadi kita khatamlah. Okey, dah khatam kaitan tentang isu Wahabi tadi. Kita bagi sedikit reaction berkaitan tentang kenyataan-kenyataan daripada 3 panel ni. Mungkin dia orang amanah di dalam memberikan penyampaian, tetapi daripada sudut kajian mereka masih lagi tidak mengkaji dengan betul. Padahal kita tengok dia orang ni ada background pengajian ataupun background pengkajian dah sebenarnya. Mengkaji sana, mengkaji sini. Tapi daripada sudut kajian dia tidak mengumpulkan. Dia hanya mengambil satu pandangan lalu dia letakkan pandangan itu semua salah dan dia nak kempen bahawa pandangan ini adalah jahat. Tapi itu bukan kaedah pensyarah-pensyarah universiti yang sepatutnya lah. Kita ambil satu kenyataan daripada Dr. Khafiz Sorani berkaitan tentang sejarah Wahabi di Malaysia. Dia kata sejarah Wahabi di Malaysia disebutkan oleh Wan Muhammad Hafiz Abdullah dan dia kata daripada Syekh Ali Khatib Al-Minangkabawi, dia dah mula daripada tahun 1912 iaitu 1330 Hijriah. Kalau menurut daripada kenyataan daripada Syekh Ali Khatib yang dibawa oleh Dr. Khafiz Sorani ni menunjukkan Wahabi dah ada di Malaysia lama dah. Jadi jika Wahabi dah ada kat Malaysia ni dah lama, maka sifat-sifat Wahabi yang diwartakan ataupun telah dikeluarkan kenyataannya di dalam fatwa-fatwa mufti ataupun fatwa-fatwa negeri masing-masing itu, lebih kurang dalam 9 negeri yang telah mengeluarkan fatwa berkaitan tentang Wahabi, pastinya ancaman-ancaman yang disebutkan di dalam fatwa-fatwa itu telah berlaku pada hari ini. Bahkan kenyataan-kenyataan yang menyatakan bahawa yang kita dengar tadi daripada Ustaz Abdullah Jalil pun sebut tadi, Wahabi ni dia bawa isu terorisme. Daripada tahun 1912, sekarang 2022, gerakan Wahabi yang mana yang ada dekat Malaysia ni yang buat isu-isu terorisme? Cuba bagi senarai. Ada tak Wahabi di Malaysia yang buat benda tu? Kalau nak pergi kata mangkuk-mangkuk yang buat, yang berlaku isu terorisme di Malaysia, yang berlaku isu pembantaian orang di Malaysia, berlaku pembunuhan-pembunuhan di Malaysia, mereka ini bukan dalam berfahaman Wahabi. Sekiranya berlaku, kita pasti akan berkata bahawa itu bukan dilakukan oleh orang yang berfahaman dengan fahaman Wahabi, tetapi mereka ini adalah pelampau. Yang mana pelampau boleh berlaku di dalam Asy'ariyah, boleh berlaku dalam Maturidiyah, boleh berlaku dalam isu tarikat, boleh berlaku dalam isu orang yang berfalsafah, bahkan boleh berlaku kepada orang yang melabel diri dengan istilah Wahabi. Tetapi kalau kita kata sifat-sifat Wahabi yang disebutkan ekstremis itu wujud sejak tahun 1912, sekarang dah tahun 2022, kenapa tidak ada tindakan-tindakan ekstremis yang berlaku? Bahkan jika awak sandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, awak kata Muhammad bin Abdul Wahab itu menghalalkan darah seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Jalil tadi, menghalalkan darah umat Islam, di mana yang berlaku pada waktu ketika ini? Dan kalau kita kata pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab menghalalkan darah, apanya dia itu adalah pemerintah pada zaman tu. Mai kata dia khawarij, bibit-bibit khawarij. Khawarij tak mana? Khawarij ni menentang pemerintah. Menentang pemerintah apa dia pemerintah? Mereka memerintah di Arab Saudi. Mereka memerintah negara-negara di Arab Saudi. Awak baca buku ni. Bagaimana keadaan Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Muhammad bin Saud. Mereka ini bukan merampas Jazirah Arabiah, bukan, tetapi mereka menyatukan kabilah-kabilah. Perkara ini tidak berjaya dilakukan oleh kumpulan Turki Osmaniyah pada waktu, tetapi berjaya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang awak labelkan ia sebagai Wahabiyah. Sepatutnya Turki Osmaniyah berterima kasih, tetapi atas isu sentimen politik, dalam buku ini disebutkan, dan atas isu sentimen politik, maka berlakulah proses penentangan Turki Osmaniyah kepada gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Saud yang mereka gelarkan dengan Wahabiyah. Sedangkan orang kat situ, nak pergi kata bangga tadi kan, mereka sendiri melabel diri mereka bukan Wahabiyah, tetapi mereka melabel diri mereka dengan Muwahhidun, orang yang memegang panji-panji tauhid. Tetapi Turki Osmaniyah tak serang. Awak kena tahu dalam sejarah, Turki Osmaniyah tak serang pun Arab Saudi ataupun kumpulan ataupun negara yang dipimpin oleh Muhammad bin Saud dan juga Muhammad bin Abdul Wahab tu. Yang buat penyerangan itu adalah Mesir. Mesir yang buat serangan tu. Sebab tu sejarah itu dibaca.
baca. Dan kita tahu Mesir memang ada isu besar dengan bukan Mesir itu sendiri, tapi pemerintah Mesir pada waktu itu, Ali Pasha. Dia memang ada isu besar dengan Muhammad bin Saud. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana orang Mesir sendiri tak bersetuju dengan tindakan Ali Pasha. Ulama-ulama Al-Azhar yang disuruh untuk berkumpul memerangi Wahabi pada waktu perselisihan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, waktu tu mereka sendiri pun berlepas diri. Awak nak baca buku ni, sebab tu saya kempen anda beli buku ni. Yang menarik, dia sebut Rashid Redha, sahib manhaj Wahabi. Rashid Redha ni adalah orang yang mula-mula menyebarkan fahaman Wahabi. Mai mana ni Rashid Redha adalah pengasas Wahabi? Mai mana? Orang biasa kalau sebut Wahabi tu pun macam mana yang last kali Dr. Hafiz Sarani sebut, dia disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Ibn Abdul Wahab. Tiba-tiba mai kata Rashid Redha. Tak kena, sebab tu hang kena baca balik. Apa beza Wahabi dengan tokoh-tokoh pembaharuan? Apa isu Wahabi dengan kaum muda? Adakah Wahabi ini adalah kaum muda ataupun kaum muda ini bukan Wahabi? Saya ingat yang tu Dr. Hafiz kena baca lagi. Dr. Hafiz kena baca lagi. Dia tak kena. Cara pendalilan dia tak kena. Tapi kita tak boleh nak salahkan banyak juga dia dalam bab ni, sebab internet dia mati tengah jalan. Jadi bila internet dia mati tengah jalan tu, mungkin ada perbahasan dia yang banyak selepas tu tapi tak dijelaskan. Mungkin yang tu kita boleh berhusnuzan. Dan diangkat Syekh Muhammad Abduh sebagai Wahabi. Syekh Muhammad Abduh ni, hang duk kata Syekh Muhammad Abduh ni duk bawa perkara-perkara furu'. Syekh Muhammad Abduh ni hampir cek Google lah kalau tak tahu. Syekh Muhammad Abduh ni dia mufti Mesir. Bila mufti, orang tanya soalan-soalan furu', biasalah tu. Jadi bila soalan-soalan furu' hampir tanya dekat mufti akan jawab lah. Maksud soalan furu' ni, orang tanya berkaitan tentang kunut, orang bertanya berkaitan tentang tahlil, orang tanya berkaitan tentang salat raghaib, orang tanya berkaitan tentang hal-hal seperti itu. Lalu keluarlah fatwa, sampai hari ni pun keluar fatwa pelik-pelik. Kalau kita kata fatwa pelik je, dia pun keluar dah. Bukan dulu saja, hari ni pun keluar. Yang paling terkini tahun 2021, fatwa Mesir keluar kenyataan bahawa khitanul mar'ah, sunat khitan orang perempuan itu adalah bercanggah dengan agama. Dia tidak disyariatkan. Dia bercanggah dengan agama. Awak tengok fatwa tu. Lagi keluar Wahabi mengatakan bahawa perkara yang dianggap sunat oleh jumhur ulama itu adalah dia bercanggah dengan agama. Mampu ya. Orang bincang pasal isu fiqh, orang bincang pasal isu kenyataan perkataan itu. Bincang bab tu Apa pula main label Wahabi pula ni? Tak kena tu. Dan peringkat awal juga beberapa daripada kalangan mereka bersetuju. Saya ingat mereka sepakat. Kempen yang orang duk kata Wahabi ni, kempen kepada berbalik kepada sunnah ni, kempen ni bagus. Tapi tak tahu, mereka tak mau nak bersetuju dengan kempen tu sebab ada suuzon lagi. Padahal dia kata kempen tu bagus, balik kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian sebenarnya penjelasan kita yang mana? Penjelasan kita yang Ustaz Engku sebut pada nombor dia punya penjelasan kali pertama saya. Yang itulah. Kita tak tolak mazhab. Mazhab itu adalah panduan kita. Mengikut mazhab dianggap sebagai mengikut sunnah. Itulah yang dibawa oleh orang yang awak label sebagai Wahabi. Tengok senarai yang Ustaz Engku bawa, ada nama saya kan dalam tu. Takkan Ustaz Engku main letak Bodoh sangatlah kita kalau kita kata kita ni orang yang buat kajian, orang yang buat semakan. Tapi bila kita nak pergi bubuh nama, kita main suka hati je, copy paste saja. Main tahu mana. Datuk Zul pun dianggap sebagai Wahabi. Kan pelik sebab tu. Dalam buku ni dia jelaskan pasal apa Dr. Zulkifli Al-Bakri juga disebut sebagai Wahabi. Pasal apa Dr. Hafiz Qodian pun disebut sebagai Wahabi. Padahal dia orang ni Syafi'i tulen dah. Disebutkan dalam buku ni, muka surat apa ni? Berkaitan tentang isu ni. Berkaitan tentang ni Dr. Tomahan ni. Pelabelan yang dianggap ni. Muka surat 136. Pelabelan berfahaman Wahabi terhadap yang berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pelabelan berfahaman Wahabi terhadap yang berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. Pelabelan berfahaman Wahabi terhadap Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri. Pelabelan berfahaman Wahabi terhadap Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Pelabelan berfahaman Wahabi terhadap Dr. Hafiz Muhyiddin ataupun Hafiz Qodian. Pelabelan berfahaman Wahabi terhadap Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Dia cerita yang tu. Main label-label memang boleh. Kemudian dia kata menariknya Al-Albani terpengaruh dengan Rashid Ridha. Menarik. Al-Albani terpengaruh dengan Rashid Ridha. Dia sebab apa Al-Albani membaca kitab Al-Manar. Sebenarnya Al-Albani dia bukan membaca kitab Al-Manar. Al-Albani dia membuat tahqiq kepada hadis-hadis, takhrij kepada hadis-hadis yang ada dalam Al-Manar. Sebab tu ada satu penulisan saya di dalam Facebook. Awak boleh tengok hubungan Ikhwanul Muslimin dan Al-Albani. Hubungan apa yang dibuat oleh Al-Albani rahimahullah. Apa surat-surat yang dibuat. Adakah pengaruh dibawa Al-Albani daripada Rashid Ridha? Tak.
Tak ada. Bahkan penentangan dia kepada situ ada banyak. Tapi kebersamaan itu adalah pada kebersamaan pada isu-isu penilaian akademik saja. Tapi tak tepat, Rashid Ridha ni memang dia pengaruh besar dia adalah daripada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, Muslim Mesir. Kemudian Ustaz Abdullah Jalil, Dr. Abdullah Jalil. Dia sampai ke sudah dia tak berani sebut nama lah. Walaupun soalan kepada dia tu adalah soalan nama. Dia tak berani sebut nama lah. Dia tahu lah, dia takut lah. Bida'ah. Tapi dia kata Wahabi ni memang tak boleh dilarikan daripada orang yang mengatakan bida'ah. Orang yang mengatakan mengkafirkan umat Islam. Awak pergi mengaji dengan ustaz-ustaz yang Wahabi ni kerja dia mengkafirkan umat Islam. Betul ke? Awak tengok. Kita kalau kata mengkafirkan umat Islam ni, yang jenis duk kafirkan ni, ada daripada kelompok Asy'ariyah, ada daripada kelompok Wahabiyah lah ataupun Salafiyah lah. Memang wujud. Geng-geng mangkuk macam ni, yang saya sebut geng-geng mangkuk yang duk kafirkan orang Islam ni memang wujud. Wujud dalam geng-geng tarikat pun. Yang kafirkan Syihabuddin pun banyak. Adakah mereka tu Wahabi? Tak, mereka tu duk anti Wahabi saja. Jadi sifat Wahabi adalah mengkafirkan umat Islam, tak kena. Bahkan dibawa kata mensyirikkan Asy'ariyah. Sebab tu saya suka juga kita tengok kepada fatwa-fatwa ni, dan awak boleh tengok muka surat 125 tapi tak ada buku, tak apalah, saya tolong baca untuk awak. Berkaitan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, kecuali fatwa daripada negeri Johor tak apa, kita baca dulu. Daripada buku ni disebutkan berdasarkan keterangan ini jelas fahaman Wahabi tidak dihukum sebagai sesat kecuali oleh Jabatan Agama Negeri Johor sahaja. Jabatan Agama Negeri lain menghukum fahaman Wahabi sebagai bercanggah dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri masing-masing, iaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab negeri-negeri ni dia dah tetapkan akidah dia yang diorang pakai adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi siapa-siapa yang berbeza dengan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah daripada sudut undang-undang negeri dia, salah lah ataupun bercanggah lah dengan tu. Tapi adakah akidah tu dah memang terkeluar daripada Ahlus Sunnah? Adakah akidah itu terkeluar daripada kebenaran? Tidak lagi. Tidak sesat. Mereka tidak sesat, tetapi terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita faham di negeri kita. Sebab di negeri kita ni akidah kita adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang tu. Jadi kalau depa kata tak sesuai diamalkan di sini, disebabkan sini Asy'ariyah wal Maturidiyah, fahamlah kita. Sebab dia pakai akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia pakai disiplin tu. Faham tak? Dia pakai disiplin tu. Kalau orang pakai disiplin yang lain, tak masuk, tak geng. Kita kata hampir duduk jauh-jauh lah. Sebab rumah kami, cara kami macam ni. Hang kena ikut cara kami sebab hang duduk dalam rumah kami. Jadi cara tu lah. Qadariyah. Kita kata mereka ni sesat. Ahmadiyah yang disebut sebagai satu ajaran yang sesat. Dia adalah sesat di negeri kita. Tetapi di negeri dia boleh jadi sesat tak? Tak sesat lah sebab dia itu negeri yang memerintah. Mu'tazilah. Sesat tak? Kita anggap Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah main dekat negeri Selangor, sesat tak Mu'tazilah? Sesat. Tapi zaman Mu'tasim dulu tu, mereka itu tak dianggap sebagai sesat. Nampak tak? Ini daripada sudut undang-undang. Bagaimana mereka melihat hal. Jabatan Agama Negeri lain menghukum fahaman Wahabi sebagai bercanggah dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri masing-masing, iaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menjadi aliran arus perdana negeri-negeri berkenaan. Bercanggah dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak semestinya membawa maksud fahaman Wahabi adalah sesat. Sebaliknya, ia lebih berbentuk berbeza manhaj. Hal ini sama juga apabila dikatakan mazhab Maliki bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Dari segi manhaj. Segi manhaj tu bercanggah lah. Contoh kita buat ni, amalan dekat sini. Kita pakai amalan dekat sini yang memang dipilih oleh fatwa, kita pilih amalan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba hang bawa amalan mazhab Maliki. Bercanggah lah. Dia amalkan, tak sesuai dia amalkan. Faham tak? Boleh faham tak benda ni? Kau tak faham tak tahu kan? Percanggahan ini tidak bermakna mazhab Maliki sesat. Sebaliknya, ia tidak sesuai untuk diamalkan dalam masyarakat yang bermazhab Syafi'i kerana akan menimbulkan kekeliruan kepada mereka. Tiba-tiba solat Allahu Akbar tu imam tak letak tangan atas dada. Pelik dah kita. Kemudian dia pergi baca pula wadduha wallaili idza saja. Mampu dah. Kita baca lain wadduha. Dia baca wadduha. Jenuh kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Mampu dhalun. Sesat tak dhalun tu? Tak sesat. Tapi sesuai tak? Duduk kat tempat kita tak sesuai sebab kita pakai dhalin. Nampak tak? Faham tak? Jika diamalkan dalam kelompok mereka sahaja, itu tidak menjadi masalah kerana ia tidak disebarkan kepada masyarakat. Mazhab Maliki masih lagi termasuk dalam lingkungan mazhab Ahli Sunnah. Apatah lagi sebelum ini sudah dijelaskan fahaman Wahabi lebih mengikut mazhab Hambali. Dia lebih kepada mazhab Hambali yang jelas berbeza dengan mazhab Syafi'i. Sebab tu pemilihan hukum sebahagiannya yang kita kata khilafiyah lah apa semua tu, dia lebih cenderung kepada mazhab
mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i. Demikian juga dia menjadi guru Imam Syafi'i dalam beberapa hal. Meskipun demikian, tidak ada sebuah jabatan agama di Malaysia setakat ini yang berani menghukumkan perbuatan menunaikan solat di belakang ulama Arab Saudi ketika menunaikan fardu haji dan umrah sebagai tidak sah kerana berimamkan orang yang bercanggah dengan akidah pegangan masyarakat di Malaysia. Tak ada fatwa tu keluar. Tidak ada yang menyatakan ibadah berkenaan perlu diulang kembali sesudah balik ke Malaysia. Jabatan Agama Negeri Johor yang memasukkan fahaman Wahabi ke dalam info ajaran sesat negeri ini tetap menganggap banyak isu yang dikaitkan dengan fahaman Wahabi sebagai termasuk dalam erti kata perkara furu', perkara khilaf. Apa yang ditolak oleh mereka adalah sikap terlalu bermudah menghukum bid'ah kepada orang yang tidak sehaluan dan ekstrim dalam memahami satu nas sifat. Nampak tak yang tu? Jadi faham tak? Kemudian disebut pasal istighasah. Ustaz Angku kata kalau geng-geng Wahabi ni dia mesti seolah-olah seperti bersepakat bahawa istighasah tu memang dilarang. Sedangkan Ahlu Sunnah tak berfikiran macam tu bang. Kita tengok muka surat 282 dalam buku ni. 282 dalam buku ni. Istighasah ni pihak yang menolak untuk meminta pertolongan daripada orang yang sudah mati tidak layak untuk dilabel sebagai berfahaman Wahabi. Hal ini kerana larangan meminta pertolongan daripada orang yang sudah mati jelas terdapat dalam Quran dan Sunnah. Selain daripada itu, beberapa orang tokoh ulama terdahulu juga sudah menyatakan perbuatan demikian adalah amalan syirik. Meminta pertolongan daripada orang yang sudah mati dikenali dengan nama istighasah bil mayyit. Perbuatan ini berbeza dengan tawasul. Dia tak sama. Sebab tu saya kata tadi, bezakan. Yang tadi ni Ustaz Abdullah Jalil, Dr. Abdullah Jalil tu tak dapat bezakan tawasul dengan istighasah tu. Teruk betul tu, bahaya tu. Istighasah merujuk kepada permohonan bagi mendapatkan pertolongan jika ditujukan kepada Allah ataupun kepada individu yang masih hidup dan mempunyai kemampuan memberikan pertolongan, yang demikian bukanlah syirik. Istighasah kepada orang yang hidup tak ada masalah. Dia bukan syirik. Bahkan termasuk dalam sunnah. Sekiranya pihak yang diminta pertolongan mempunyai kemampuan bagi menolong orang yang meminta pertolongan, maka hukum memohon pertolongan daripadanya adalah harus, boleh. Kemudian dimasukkan yang ni. Muka surat 285. Dalam Fi Sabilil Islam, Syekh Muhammad Amin Al-Faidhi menjelaskan tokoh-tokoh tasawuf sendiri menolak amalan istighasah dengan sesuatu selain daripada Allah. Hal ini melibatkan beberapa aliran. Pertama, istighasah bukan syirik tetapi mendekati syirik. Ini adalah pandangan Al-Imam Al-Alusi. Kedua, orang yang melakukan istighasah dikira berdosa dan wajib meninggalkan perbuatan itu. Siapa yang kata ni? Ini adalah pandangan daripada Syekh Abdul Karim Al-Mudarrisi. Ketiga, istighasah adalah tanda buruk adab dengan Allah Ta'ala. Ini menjadi pendapat Syekh Mula Ramadan. Keempat, istighasah menjadi satu perbuatan yang wajar dicela. Ini pula pandangan Syekh Abdullah An-Naqasyabandi. Ini semua orang tarikat, orang tasawuf. Mereka pun kata benda ni bercanggah dengan agama. Adakah geng-geng ni juga terkeluar daripada Ahlussunnah? Dah, ini perbincangan Ahlussunnah. Dia perbincangan akademik. Sebab ni sembang pasal istighasah panjang dalam ni. Apa? Hampa beli buku ni. Jadi saya akan baca sikit tentang pandangan okey. Muka surat 68. Kita tengok muka surat 68. Tadi Dr. Khafiz Sorani dia angkat kenyataan daripada Syekh Mullah Imran Ridwan. Dia kata, pasal apa tak mau ni banggalah sebut Wahabi. Bahkan Syekh Mullah Imran Ridwan pun bangga sebut Wahabi. Dia bangga dengan istilah Wahabi. Tengok Syekh Mullah Imran Ridwan dia sebut apa. Syekh Mullah Imran Ridwan dalam penggunaan istilah, ia tidak menjadi masalah. Dia kata ini isu istilah. Bahkan beliau membantah pihak-pihak yang berusaha mengaibkan golongan Wahabi. Antara lain beliau menyebutkan dalam bait syair dia kata, jika pengikut Ahmad itu orang yang digelar Wahabi, aku memperakui sesungguhnya aku adalah Wahabi. Aku menolak syirik daripada ilah. Tidak ada bagiku ilah Tuhan selain daripada Tuhan yang esa lagi Al-Wahhab. Maksud dia kata, perjuangan yang dibawa oleh Ahmad ini ataupun Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dia bawa satu benda yang tak bercanggah. Jadi kalau hang nak pergi kata benda yang tak bercanggah itu Wahabi, ini adalah isu istilah saja. Hang kata aku Wahabi pun tak ada masalah. Bukan dia kata, bang, hang sebutlah ni, sebut nama aku Wahabi lah. Jangan sebut aku nama lain, sebut aku Wahabi lah, sebab aku bangga dengan Wahabi. Tak. Dia kata perjuangan Muhammad bin Abdul Wahhab tu, perjuangan menegakkan tauhid, tak ada masalah. Tapi kalau hang letaklah label apa pun, Wahabi ke, ataupun lebuhlah laksa ke, ayam goreng ke, nasi ayam ke, apa ke, hang sebutlah label apa pun, tapi
rujuk kepada orang tu. Tak ada masalah. Hang label aku sendiri, yang tu pun tak ada masalah. Sebab itu hanyalah pelabelan. Ini dia ni faham lain pula. Nampak tak? Itu kita tengok. Kita tengok pandangan para ulama berkaitan tentang tokoh-tokoh ulama berkaitan tentang Wahabi. Ni saya nak sebut. Sekejap, kita balik dulu kepada takrif Wahabi. Wahabi ni siapa? Wahabi ni adalah, saya tak setuju dengan takrif daripada Dr. Hafiz Soroni tadi. Saya lebih setuju kalau kita kata Wahabi ni seperti mana yang difahami oleh Dr. Abdullah Jalil tu, iaitu Wahabi ni dia disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang tu Wahabi. Siapa yang menyokong gerakan ni, membawa panji-panji yang dia bawa ataupun suka dengan gelaran yang dia bawa, maka boleh dianggap sebagai Wahabi. Tapi sebenarnya Wahabi ni ataupun Muhammad bin Wahab ni, dia tak buat benda baru pun. Dia ni mazhab Ahmad ibn Hanbal. Hambali dia ni. Jadi fatwa-fatwa dia banyak kepada Ahmad ibn Hanbal. Jadi banyak Hambali. Tapi tak semestinya semua benda yang dia pakai Hambali macam kita jugalah. Kita ni Syafi'i. Tapi tak semua benda yang kita ikut mazhab Syafi'i. Ada beberapa fatwa yang kita ambil fatwa daripada mazhab-mazhab yang lain. Sebab kita anggap mengikut mazhab itu adalah macam mana Ustaz tadi sebut kan. Mengikut mazhab itu adalah mengikut sunnah Nabi. Mengikut sunnah. Tapi ini isu Wahabi. Ramai tokoh dari barat dan timur mengeluarkan kenyataan dan ulasan mereka terhadap golongan Wahabi. Syekh Ismail Al-Muqaddim, ni daripada Mesir, mengemukakan pandangan beliau dalam Khawatir Haula Wahabiyah dan Dairah Al-Ma'rifah Al-Britaniyah, menyatakan gerakan Wahabi adalah gerakan pembersihan yang muncul dalam Islam. Golongan Wahabi adalah golongan yang mengikut ajaran Rasulullah semata-mata. Mereka juga mengabaikan ajaran selain daripada ajaran baginda. Musuh-musuh golongan Wahabi adalah musuh kepada ajaran Islam sebenar. Kalau kita tengok, ambil sikit kenyataan daripada orientalis. Banyak orientalis yang sebut berkaitan tentang Wahabi juga. Tapi ada orientalis juga yang sebut, walaupun kita tak berpada dengan dia. Tokoh orientalis Spanyol bernama Armano menyatakan segala perkara yang ditempelkan kepada golongan Wahabi yang melibatkan perkara reka cerita dan pelbagai pendustaan adalah sama sekali tidak benar. Golongan Wahabi adalah golongan yang ingin mengembalikan penghayatan terhadap ajaran Islam sebenar, sama seperti penghayatan pada zaman para sahabat Muhammad SAW. Itu. Kemudian tokoh sastrawan Mesir, Taha Hussein. Ni Taha Hussein orang kenal sungguh. Dia kata dalam karya beliau Al-Hayah Al-Adabiyah fi Jazirah Al-Arabiyah, Al-Arab, fi Jaziratil Arab. Mazhab Wahabi adalah mazhab baru dan lama sekaligus. Realitinya pada pandangan masyarakat kini, ia adalah mazhab. Namun pada hakikat sebenarnya adalah mazhab lama. Mazhab Wahabi adalah gerakan dakwah ke arah ajaran Islam yang murni, bersih lagi suci daripada segala kotoran syirik dan keberhalaan. Mazhab Wahabi menyeru ke arah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan mengikhlaskan diri hanya kepada Allah dan menolak segala perantaraan antara Allah dengan manusia. Taha Hussein juga disebut lagi. Tak apalah, Taha Hussein dah ambil satu. Syekh Muhammad Abduh yang dia sebut Wahabi tadi. Syekh Muhammad Abduh pula menyimpulkan gerakan yang dilakukan oleh golongan Wahabi tertumpu pada dua perkara penting. Pertama, memerangi amalan bid'ah dan kerosakan yang dibawa masuk ke dalam akidah Islam melalui perbuatan menyekutukan Allah dengan para wali, kubur dan bangunan-bangunan besar. Yang kedua, membuka pintu ijtihad yang ditutup oleh orang-orang yang lemah akal fikiran dalam kalangan golongan bertaklid. Yang ni juga dipuji oleh Dr. Hafiz Soroni tadi berkaitan tentang membuka pintu ijtihad. Dalam buku berjudul Khamsun Aman fi Jazirah Al-Arab oleh Syekh Hafiz Wahbah, menjelaskan Syekh Muhammad Abduh yang pada ketika itu menjadi mufti Mesir pernah menyampaikan kuliah di Universiti Al-Azhar. Dalam syarahan dia, beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menggelarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai reformis besar. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini ulama besar mazhab Syafi'i, menulis dalam Mujaddiduddin fi Qarn Tsani Ashar, antara suara paling berani dan pejuang pembaikan, pembinaan serta jihad paling agung dan bagi memulihkan mengembalikan semula keutuhan umat Islam kepada manhaj salafus salih adalah seruan yang dikumandangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kurun yang ke-12, kurun ke-18 masih. Seruan itu bertujuan memperbaharui semula kehidupan umat Islam serta dicemari dengan pelbagai perselisihan, kesamaran, bid'ah dan penyelewengan dalam kalangan orang awam. Menurut Profesor Dr. Wahbah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya adalah pemimpin kebangkitan pembaikan agama yang ditunggu-tunggu. Syekh Muhammad Alawi Maliki. Alawi Maliki ni siapa? Ini geng tarikat ni. Dia menjelaskan dalam buku dia. Buku ni Dr. Hafiz Soroni baca buku ni. Saya tahu dia pernah buat kajian dan dia pernah sebutkan kajian yang diambil rujukannya daripada Syekh Muhammad Alawi Maliki. Apa Syekh Muhammad Alawi Maliki sebut? Dalam buku dia Mafahim Yajib an Tusahhah. Buku ni buku penting. Anda kena baca, anda kena beli. Buku ni buku bagus. Buku daripada Tok Guru Sufi juga, tetapi bagus buku ni. Dia kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah imam ahli tauhid dan pemimpin golongan ahli-ahli tauhid yang mengeluarkan ucapan yang benar. Beliau menggunakan hikmah-hikmahnya yang bijaksana dalam berdakwah. Dakwah beliau tersebar dalam kalangan manusia. Gerakan beliau masyhur dalam kalangan agamawan dan masyarakat awam. Syekh Abdul Fattah Abu
Abu Ghudah. Ini sufi sungguh lah, hampa tak kenal, kena pelangkung. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah menyebutkan dalam karya beliau kalimat fi kashfi abatil wal iftira'at. Tanpa sebarang keraguan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang imam dakwah. Beliau berdakwah menyeru kepada Allah. Beliau bangkit berdakwah menerusi perbuatan, ucapan, ilmu dan pena. Syekh Jadul Haq. Siapa Syekh Jadul Haq ni? Syekhul Al-Azhar. Orang yang jawatan paling tinggi Al-Azhar. Sebelum ni tiga Syekhul Azhar sebelum ni. Macam tu. Meninggal dunia. Saya tak sempat. Di awal lagi dia sebelum tu lagi. Syekh Jadul Haq bekas Syekhul Azhar menulis dalam karya beliau Bayanul Linnas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan dakwah berteraskan penyucian agama daripada kotoran akidah dan akhlak. Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis dalam karya beliau, ni siapa ni, Tok Guru kepada Qardawi. Dalam buku dia Ad-Da'wah Al-Islamiyah Tastaqbil Qarnaha Al-Khamis Asyar. Satu-satunya gerakan yang berjaya membangunkan orang Arab bagi mengislahkan akidah dan ibadah serta memadamkan apa saja penyelewengan adalah gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan yang dilakukan oleh beliau adalah gerakan islah yang muncul di semenanjung tanah Arab. Jadi, nampak tak? Dia ada pujian pada dia. Kita puji lah. Ini hampir kata Wahabi yang hampir sandak kat Muhammad bin Abdul Wahab, yang kita dah sebut pujian-pujian tokoh-tokoh ulama dalam pelbagai bidang terhadap beliau. Anak pergi cari orang kritik, memang ada orang kritik Imam Malik. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah sendiri pun dia anggap sebagai perawi yang dhaif peringkat awalnya. Bahkan dia ditohmah dengan tohmahan yang berat. Dianggap sebagai ahli bidah. Dia meninggal, disisihkan oleh manusia. Dia terbuang. Adakah nak pergi kata dia tu teruk? Imam Bukhari ni teruk sebab ambil daripada kenyataan daripada Tok Guru Imam Bukhari sendiri, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli memang kritik habis Imam Bukhari. Tidak. Ataupun nak pergi ambil kata Ashhab, kata-kata Al-Ashhab bin Abdul Aziz, seorang tokoh besar mazhab Imam Malik yang menyebarkan fahaman mazhab Malik di Mesir. Dia doakan Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah, matikan Imam Syafi'i. Adakah itu menunjukkan bahawa Imam Syafi'i ini paling buruk sekali? Imam Syafi'i ini tak layak untuk hidup. Dia ni memecah belahkan umat, memecah belahkan masyarakat. Adakah kita nak ambil disebabkan kenyataan satu dua orang, disisihkan kenyataan orang yang lain? Biar pilah orang tu atas isu dia. Tapi hang jangan kata lebih lah. Hang nak sokong ke tak sokong ke, tapi jangan lebih-lebih sangat. Ini sampai Wahabi dianggap sebagai pemecah belah umat. Wahabi dianggap sebagai pencetus kepada terorisme, khawarij. Ini memang merapu lah. Hang pun akan kata negara Arab Saudi tu negara Wahabi. Hang nak kata khawarij, mana dia pemerintah? Bahkan daripada awal lagi di Dir'iyah. Sejarah, hang kena baca sejarah. Adakah dia pergi berperang macam tu saja? Tak. Adakah Dir'iyah tu negara asal ataupun kita kata Muhammad bin Saud tu dia adalah raja dekat situ. Sifat-sifat terorisme tidak ada kepada orang yang dianggap sebagai Wahabi. Tapi kalau wujud orang yang baca kitab-kitab Wahabi, kitab-kitab Salafi, yang mereka buat tindakan terorisme, dia tidak ada kaitan. Macam kenyataan daripada Syekh Ahmad Taib. Syekh Ahmad Taib kata apa? Syekh Ahmad Taib dia kata, al-irhabiyah la dinalah. Terorisme ni dia tak ada agama. Dia bukan Islam, dia bukan Salafi, dia bukan Sufi, dia bukan Syairah, dia bukan Maturidiyah, dia bukan Ahmadiyah, dia bukan Qadiani, dia bukan Syiah, dia bukan Kristian, dia bukan Yahudi, dia bukan Buddha, dia tak ada agama. Orang yang buat terorisme ni, keganasan ni, dia tak ada agama. Itu pandangan daripada Syekh Ahmad Taib, Syekhul Al-Azhar yang hari ni. Nampak tak? Wallahu a'lam. Kita sahabat-sahabat lah, puas hati lah. Moga-moga puas hati lah. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sahabat-sahabat jadi member dan kita dapat bersama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.